isu cerita pasal kilang EV ni memang satu isu yang hangat lah, utamanya di Tanjung Malim. Dan of course Malaysia dengan Geely lah, sebab Geely adalah major shareholder. Tapi pada masa sama juga BYD juga ada kerjasama dengan Sandabi. Ada berita mengatakan Vietnam plan untuk extend dia punya tax incentive hingga 2030. Apa pandangan doktor tentang this plan? Jadi dunia dah nampak bahawa EV ni dari segi industri ni dah meningkat begitu cepat. Apatah lagi dengan krisis tenaga yang kita hadapi di seluruh dunia ni, banyak negara akan berubah kepada menggalakkan penggunaan EV lah. Jadi kita akan nampak permintaan pada EV itu akan bertambah. Isu cerita pasal kilang EV ni memang satu isu yang hangat lah, utamanya di Tanjung Malim. Dan of course Malaysia dengan Geely lah, sebab Geely adalah major shareholder. Walaupun dia tak pegang majoriti, tapi 49% daripada Proton dia dah pegang. Jadi kalau BYD masuk, dia bersaing dengan dia. Tapi pada masa sama juga BYD juga ada kerjasama dengan Sandabi. So ada pro and con lah kat situ kan. Tapi setiap negara kat sini, contohnya di Thailand, Vietnam, yang memang nakkan EV tu dibuat dan dia nak menjadi pengeluar pada EV tu, memang berusaha betul-betul. Dia sanggup mengubah ataupun memberikan pelbagai insentif dan cukai bagi mereka, kerana ia bukan hanya dari segi menjadikan mereka negara pengeluar, pengeksport, tetapi juga dari segi memberikan peluang pekerjaan, membantu SME-SME-nya, pengeluar-pengeluar vendor, komponen dan sebagainya. Dia boleh jadikan negara tu sendiri hub untuk pengeluaran EV di rantau tu jugalah kan? Mungkin ada orang kata mungkin kenapa tak buat macam handphone bersederak, skrin tu kita buat kat Korea, lepas tu pasang je dekat ni. Tapi kalau kita tengok kenderaan ni, dia berat. Dia kalau boleh dia nak dekat satu tempat, supaya dari segi kos logistik pengangkutan jadi murah. Jadi boleh dipasang pada satu tempat, dia lebih murah, jadi menyebabkan kos dia lebih kompetitif lah. Dan harga pun dia boleh bagi pun dia boleh bersaing di pasaran. Itu antara perubahan. Kenapa kita tak concentrate on komponen saja kereta ni kan, daripada kita nak buat satu biji kereta. Tapi dari segi kos logistik dan pengangkutan lah. Dari segi bahan tu tak ada masalah, tapi barang tu berat.